Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa hari ini. Ahad yang secara amnya kami tak pernah bersiaran pada hari Ahad. JRSC akan bercuti pada hari Ahad. Dan setiap bulan kita ada 2 kali cuti, Sabtu dan Ahad. Tapi kami kembali kerana ketika kita bercuti semalam, tepat 4 pagi, sekitar 4 pagi waktu Malaysia, pada 28 hari bulan Oktober, Israel telah melancarkan op darat yang mana telah pun kita jangka pun bincangkan dalam ini akan kembali kepada di mana setiap perang mereka akan mendapatkan 3 perkara sebagai hasil peperangan. Pertama adalah tanah, kedua adalah pembunuhan orang dewasa, dan ketiga adalah pembunuhan kanak-kanak bagi generasi masa depan Israel. Cuma dulu saya nak ingatkan tuan-tuan, kata cuaca hujan telah masuk ke musim yang luar biasa kerana Kedah baru saja 2 jam tadi dilanda dan membawa banjir beberapa kawasan. Dan kalau saudara tengok fotonya tu, dia hampir seperti puting beliung. Melanda beberapa kawasan di Kedah menyebabkan banjir sekarang, dan hujan dan ribut masih lagi jangka melanda beberapa kawasan. Jadi sementara itu tuan-tuan yang berada di Lembah, yang berada di Perak, yang berada di negara Johor, Sabah dan Sarawak berarti kerana peralihan ini adalah memasuki pintu Tengkujuh pada minggu pertama bulan November. Tapi peralihan kali ini masih lagi menyebabkan taburan hujan lebat dengan ribut petir. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan yang berada dalam garisan yang selalu dilanda dengan bencana ini berhati-hati. Akan terus ada taburan hujan yang lebat dan juga ribut taufan. Berhati-hati kerana saya fikir kata kita mungkin akan menerima 1 daripada 6 banjir besar yang dijangka oleh Jabatan Meteorologi sepanjang pintu Tengkujuh kali ini, iaitu bermula pada November 2023 hingga Mac 2024. Walaupun jangkaan taburan hujan paling lebat akan berlaku pada Disember dan juga Januari tahun depan. Tapi saya jangka dengan keadaan hujan yang turun sekarang dan banjir serta ribut taufan yang melanda Kedah hari ini, ada kemungkinan besar kita mungkin menerima 1 taburan hujan daripada 6 yang dijangka dalam tempoh 5 bulan ni seawal bulan November. Jadi tingkatkan kesedaran tuan-tuan, terutama mereka yang berada di kawasan-kawasan yang sungainya selalu melimpah. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kita stream hari ini adalah untuk update tuan-tuan, kerana ini adalah, nak tunggu Isnin dah lambat, kerana kita dah konsisten memberi sokongan yang luar biasa kepada Palestin dan juga penduduk Gaza dalam kes perang Oktober tahun 2023. Jadi saya update tuan-tuan supaya di tengah-tengah macam-macam maklumat dan juga semakin kuat sentimen yang ditiup daripada dalam negara, termasuk di kalangan orang Islam sendiri terhadap nasib rakyat Palestin. Beberapa sentimen negatif yang terus diungkapkan oleh para ustaz, para artis dan juga mereka yang memiliki akaun-akaun yang digunakan khusus untuk menghukum perang ini sebagai pembalasan yang wajar ke atas penduduk Gaza kerana tindakan Hamas pada 7 hari bulan. Dan saya fikir kata perang kali ini juga menunjukkan kebangkitan umat Islam adalah kuat di negara-negara minoriti. Ini kita terima, kita kena akui. Kalau tuan-tuan follow semua demonstrasi yang dianjurkan di seluruh dunia, kecuali yang ada di Istanbul, kerana Istanbul demonstrasi yang terbesar. 2 jam saja selepas serangan, umat Islam keluar berkumpul di Istanbul. Tapi kalau tuan-tuan tengok skala perarakan di Washington DC dan juga di New York hari ini, 100,000 orang umat Islam bergabung dengan mereka yang bukan Islam, memenuhi dan menjadikan kembali kota New York dan juga Washington DC sebagai apa yang dipanggil kota seruan keadilan, seperti mana kota-kota ini menjadi kota-kota kebangkitan pada era tahun 70-an, ketika gerakan hippies memimpin apa yang dipanggil sebagai gerakan the flower power,
bagi mendesak kerajaan Amerika mengundurkan tentera Amerika daripada Perang Vietnam. Saudara Jakar dapat lihat juga luar biasa di London. Dan saudara dapat juga lihat perhimpunan luar biasa yang berlaku di Paris. Ini sedang disiaran langsungkan di semua saluran-saluran TV pro-Palestin. Yang paling luar biasa adalah di Amerika Syarikat, apabila masyarakat Yahudi juga keluar dan masyarakat Yahudi menawarkan diri untuk memberi kenyataan kepada semua media yang ingin mendengar sokongan bangsa Yahudi ke atas orang Palestin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ronnie Kisril. Ronnie Kisril ini adalah sahabat baik Mandela. Tua, berusia 80-an. Beliau antara orang kulit putih yang berada dalam penubuhan African National Council. Kerana ketika Afrika Selatan dijajah oleh rejim apartheid sebelum mendapat kemerdekaan ataupun orang kulit hitam dibenarkan berada dalam pilihan raya di bawah rejim apartheid pimpinan FWD Club. Jadi untuk pertama kali saya melihat air mata seorang bukan Islam. Ronnie Kisril ni orang lama. Siapa yang follow African National Council bagi tahun-tahun 1960-an, 70-an dan 80-an akan kenal Ronnie Kisril kerana dia adalah kulit putih berdarah Belanda yang pertama berada bersama dengan orang kulit hitam mendesak kerajaan apartheid yang dipimpin oleh minoriti orang kulit putih di Afrika Selatan. Semalam saya dapat tengok kembalinya wajah-wajah lama, termasuk Hasnat Esrawi, seorang pakar perunding keturunan Kristian Palestin yang sebelum jawatannya diambil oleh Saad Erekat. Perjuangannya begitu panjang, dilaksanakan oleh seorang pejuang Kristian Palestin. Hasnat Esrawi juga muncul semalam di Al Jazeera, bergabung dengan rakan-rakan lamanya, antaranya adalah Ronnie Kisril. Dan untuk pertama kali saya lihat Ronnie Kisril memakai selendang Palestin dan bercakap dengan penuh air mata, menggambarkan bahawa bagaimana dunia boleh berdiam diri dan dunia tidak bertindak secara sewajarnya di atas penindasan dan pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh orang-orang Israel ke atas masyarakat Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan tuan-tuan, serangan darat akan memuktamadkan apa yang sebenarnya Israel mahukan, iaitu mendapatkan sekurang-kurangnya 2 kawasan yang telah pun mereka sebut 2 minggu yang lalu sebagai wilayah yang akan mereka masuki secara total melalui op darat setelah mereka mengadakan pengeboman yang panjang hampir 3 minggu, iaitu mendapatkan Gaza Utara dengan tujuan menghalau keluar 450,000 orang Palestin dan mendapatkan Gaza City, bandar yang paling maju yang berada di sebelah North Gaza atau Gaza Utara. Dengan pengambilan ini, Palestin akan kehilangan sekitar 40% tanahnya dan 1 juta penduduk, 550,000 orang berada di North Gaza, 450,000 orang yang berada di North Gaza dan 550,000 orang yang berada di Gaza City akan berundur pergi dan berhimpit-himpit di 3 lagi daerah dalam Gaza, iaitu Be'r Arbalah ataupun dikenali sebagai Central Gaza, dan pergi ke Khan Yunis yang juga dibom bertalu-talu sekarang. Berarti di depan mereka diserang serangan darat. Apabila mereka berundur ke belakang dan pergi ke bandar, menawarkan lebih banyak kemudahan tempat tinggal, iaitu dengan melangkau Central Gaza dan pergi ke Khan Yunis. Pengeboman udara juga dilaksanakan di Khan Yunis. Manakala Rafah kekal sebagai bandar yang setakat ini tidak diserang kerana banyak misi kemanusiaan yang membawa masuk makanan daripada pintu Rafah antara sempadan Gaza dan Mesir berkumpul di Rafah bagi mengelakkan lebih banyak korban yang menyebabkan Israel akan dibantai. Maka mereka tidak menyerang Rafah kerana kebanyakan bantuan kemanusiaan kali ini yang dibawa masuk adalah di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bekerjasama dengan Red Cross antarabangsa. Jadi kalau tuan-tuan tengok siri serangan ni dengan hampir angka kematian telah melepasi 7,900 orang. Saya jangka dah 8,000 kerana kita tak dapat banyak maklumat daripada North Gaza dan juga Gaza City kerana Israel mematikan semua kemudahan satelit, semua kemudahan internet, menjadikan tiada gambar pertempuran darat yang dapat dikeluarkan oleh mana-mana media. Jadi kalau anda menonton media, termasuk Al Jazeera yang memiliki keterhadan, kemudahan akses untuk melaporkan daripada garisan perang, terutama ke semua wartawan
Al Jazeera, Muhammad Jumjum, Muhammad Dohboh, dan juga Hani Al-Sheza. Kira mereka telah berundur berada di Khan Yunis. Cuma sesekali apabila mereka memiliki akses, maka visual banyak dihantar ke Al Jazeera, Jordan, untuk di seluruh dunia. Angka kematian wartawan telah meningkat kepada 25 orang dengan wartawan-wartawan yang masih lagi pro-Palestin, iaitu daripada agensi berita Reuters dan juga AFP. Juga telah diberi amaran oleh tentera Israel bahawa mereka tidak dijamin keselamatan untuk tidak dibunuh. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada wartawan-wartawan Arab dan juga media yang bukan milik Arab, terutama AFP dan juga Reuters, yang terus saja menyiarkan foto, visual dan juga segala macam bentuk serangan dengan bergantung kepada wartawan-wartawan berdarah Palestin yang mereka ambil bekerja. Dan dengan tiada jaminan, dan Israel menyedari bahawa membunuh semua wartawan ini adalah membunuh dua dalam satu, iaitu pertama, membunuh sumber berita yang boleh menjejaskan imej Israel di peringkat antarabangsa, dan membunuh wartawan dan juru gambar yang kebanyakan adalah rakyat tempatan yang diambil bekerja oleh media-media antarabangsa yang ini enggan untuk mengambil langkah seperti CNN dan BBC, iaitu menggunakan istilah Israel on war, iaitu menggambarkan kepada dunia perang ini adalah perang kerana Israel diserang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam diskusi yang banyak saya lihat, walaupun sepintas lalu, ramai yang masih lagi bercakap mengenai rundingan damai. Ramai yang masih lagi bercakap mampukah Hamas memenangi perang. Yang pertama saya bagi tahu, kata saya turunkan poster tadi kerana saya naikkan pukul 4. First saja komen dah toksik, saya terpaksa kick and back. Jadi saya terpaksa tarik poster bagi sesi petang ni dan juga sesi bersama dengan rakan-rakan media saya pada malam nanti, iaitu di TikTok, di mana Amin Idris akan menjadi perantara. Saya, Fina Yunus dan juga Farah Dibah. Kami adalah 4 rakan sekerja bersetuju untuk live di TikTok malam ni. Jadi saya tak naikkan lah, sebab sekarang saya tak boleh nak pastikan komen-komen yang akan diungkapkan di poster. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi tuan-tuan yang tahu sedikit, jangan campur tangan dalam memberi komen-komen yang kemudiannya sifat sedikit tuan-tuan akan mungkin menjadikan satu, tuan-tuan bagi salah komen. Yang kedua, lebih buruk lagi, tuan-tuan menjadi pemanjang lidah Yahudi. Di dalam sejarah ni, hari ini saya akan ceritakan pada tuan-tuan bahawa dalam semua perang yang ada di atas bumi Palestin dalam era pendudukan Israel, ingat, semua perang yang berlaku di atas bumi Palestin dalam era pendudukan Israel, 3 kali perang utama Islam memiliki tentera yang lebih besar. Kalau tuan-tuan nak tahu, saya bagi tuan-tuan pada perang tahun 47 dan perang tahun 49, ataupun disebut anak buah 48, tapi perangnya bermula tahun 47, iaitu pada bulan Disember tahun 1947 dan dia berakhir pada bulan Mei tahun 1949. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dalam perang ni Islam memiliki lebih 180,000 orang tentera. Dia bermula dengan 25,000 tentera, kemudian angkatan tentera tu ditingkatkan sebab perang tu 2 tahun. Islam ada daripada 25,000 angkatan tentera yang datang daripada Mesir, daripada kalangan rakyat Palestin, daripada kalangan Hizbollah di Lebanon, daripada kalangan mereka membantu daripada Jordan dan juga Iraq. Ini perang pertama. Tapi dalam perang ni kita hanya berhadapan dengan 25,000 orang daripada awal perang Disember 1947, dan angka ini meningkat kepada 120,000 orang Yahudi. Berarti dari segi angka dia, Islam turun dalam perang yang pertama dengan membawa kekuatan hampir 2 kali ganda daripada Israel, dan kita kalah dalam perang tu. Israel pada masa itu hanya menerima bantuan persenjataan, tapi tidak bantuan ketenteraan daripada United Kingdom, yang membina sebuah negara Israel dengan sokongan United Kingdom, kerana ketika perang itu berlaku, Israel, British adalah negara yang memandak tanah Jordan, Palestin. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham dan berundur kembali bahawa Islam pernah berjuang dengan kekuatan melebihi daripada daripada kekuatan Israel. Bila perang bermula pada tahun 1947, Israel hanya ada 25,000 orang tentera, dan mereka berperang dengan kekuatan tentera Islam sekitar 80,000. Kemudian dia meningkat naik tentera Islam hingga 180,000, dan Israel memiliki maksimum 120,000 orang.
Dan tentera-tentera ini datang daripada apa yang dipanggil tentera pembebasan Arab. Ini para syuhadah yang datang tanpa mendaftarkan diri dengan mana-mana tentera. Ketika perang bermula dan mereka melihat pembunuhan ke atas orang Palestin yang tak bersedia dan tidak diberikan senjata, maka datang apa yang dipanggil sebagai tentera pembebasan Arab yang hadir di bumi Palestin dengan jumlah 3,500 orang dan kemudian meningkat 6,000 orang. Dalam perang yang sama juga, Islam yang bermula dengan 15 ke 60 ribu orang dan kemudian meningkat pada dan melawan Israel yang mencapai kekuatan hingga pada hari pertama perang 28 ribu, balik dalam tempoh 47 hingga tahun 49 yang akhirnya Islam kalah. Mereka memiliki 120 ribu orang. Jadi kalau tuan-tuan nak bercakap tentang mengatakan bahawa apakah mampu ataupun tidak, sejarah tahun 47 dan 49 kita memiliki lebih ramai tentera tapi juga kalah dalam perang ni, kerana itu adalah gambaran yang fakta yang mesti kita terima. Apabila orang Islam tak mengalah dan kemudian mengulang lagi perang ni, selepas perang Swiss, di mana Mesir perang bersendirian untuk mengendalikan terusan Swiss yang pada waktu itu Mesir bimbang dikuasai oleh Israel, kerana dalam perang 47 ni Israel menunjukkan kerana Mesir pada waktu itu ingin menghalang negara-negara yang menyokong Israel daripada menggunakan terusan Swiss, maka Israel Palestin, Mesir yang ingin menghalang penggunaan terusan Swiss terpaksa berdepan dengan serangan musuh-musuh barat yang menganggap bahawa terusan Swiss bukan milik Israel tapi sebuah terusan antarabangsa. Dalam perang tahun 1967, Islam bermula dengan 430 ribu orang tentera. Kemudian meningkat menjadi 980 ribu orang tentera dan memerangi 180 ribu orang tentera Israel. Kita juga kalah dalam perang tahun 67 yang disokong oleh 4 buah negara. Waktu itu Palestin dah tak ada tentera, orang-orang Palestin yang lari bergabung dengan tentera Mesir yang ada 180 ribu orang, bergabung dengan tentera Syria yang ada 155 ribu orang, bergabung dengan pejuang Hizbollah yang mewakili sempadan Lubnan yang ada sekitar 5 ke 8 ribu orang pejuang. Mana yang lain bersama dengan tentera Iraq dan juga tentera Jordan. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perang tahun 1967 juga kalah. Walaupun Israel hanya memiliki 280 ribu orang tentera pada waktu itu. Dan kemudian kita perang lagi pada tahun 1973, perang yang lebih besar, disertai oleh 8 hingga 9 buah negara Islam. Dengan Mesir saja menyediakan 600 ribu orang tenteranya untuk menyerang daripada semenanjung Sinai untuk mengambil kembali tanahnya yang dirampas oleh Israel. Kemudian ada lebih kurang 150 ribu orang tentera Syria. Jumlah pejuang meningkat kepada hampir 15,000 orang, manakala tentera Iraq bergabung dengan tentera Saudi, bergabung dengan tentera Kuwait datang ke Jordan. Tetapi perang 5 hari pada 5 hari bulan Jun tahun 1973, 5 hari bulan Oktober hingga 6 hari bulan Oktober hingga 26 hari bulan Oktober tu kita kalah lagi perang tu. Jadi menggambarkan perang hari ini sebagai perang yang tidak berpotensi untuk menang adalah sesuatu yang saya fikir kata perkiraan orang-orang yang hanya mengikut matematik Amerika dan matematik sekolah perang moden, yang tak percaya bahawa peperangan ini harus dilaksanakan. Untuk mengetahuan tuan-tuan, dalam perang tahun 1948 yang tuan-tuan cerita tanah ni, tahun 1948 Palestin kehilangan 78% tanah dia. Dalam perang yang hanya berlangsung sekitar 15 bulan, Palestin kehilangan 78% tanah dia. Itu menjadikan, kalau saudara tengok map yang saya selalu tunjuk tu, Palestin menjadi sebuah negara kecil. Gaza ni menjadi sebuah negara kecil. Dalam perang tahun 67, dia ambil tebing barat. Berarti kita ambil keluasan Israel pada masa dia perang yang pertama 47, dia ambil wilayah Palestin saja. Dia belum menyerang wilayah mandat Jordan. Dia dah dapat 78%. Kemudian bila dia serang orang-orang Palestin yang lari bersembunyi di tebing barat, kerana perang ni berlaku 2 kali. Tahun 48 mereka mengambil alih Palestin. Tahun 1967 mereka mengambil tanah mandat Jordan yang ditumpangi oleh orang Palestin yang menjadi pelarian setelah kalah perang tahun 48. Dalam peta tahun 1967 apabila mereka menang perang, mereka menguasai 80% hampir keseluruhan tanah yang dimiliki oleh orang Palestin dan tanah yang dulunya di bawah mandat Raja Jordan. Jadi untuk tuan-tuan faham sejarah perang, tuan-tuan harus melihat apa yang dipanggil berlaku dalam perang An-Nakbah, iaitu perang yang di mana dalam tempoh perang daripada tahun 47 hingga tahun 49, pada 13 hari bulan
Mei tahun 1948, Israel telah mengisytiharkan bahawa mereka adalah sebuah negara. Setelah mereka berperang berebut kawasan kerana kehadiran mereka ditolak oleh orang Palestin bila menyedari bahawa mereka memiliki senjata dan masuk dengan niat yang jahat atas sokongan Britain, maka berlaku perang. Dan tindak balas besar-besaran dilakukan oleh Israel pada 13 hari bulan Mei tahun 1948 apabila mereka mendapat persenjataan yang cukup. 48,000 orang penduduk Israel yang diisytiharkan sebagai tentera untuk memiliki senjata dan melancarkan perang dan menyebabkan 500 kampung orang Palestin dibakar daripada Haifa yang hujung berada dengan sepadan Lebanon dan sampailah ke Jaffa City. Itu perampasan tanah pertama yang menyebabkan orang Palestin tersingkir ke Gaza dan sebahagian lari ke tebing barat. Waktu lari ke tebing barat tahun 48, tebing barat adalah milik Mandat Jordan. Dan pada tahun 1967, kerana orang-orang Islam yang berada dalam dunia Arab masih berasa mereka bertanggungjawab untuk membela rakyat Palestin, maka dunia Arab bergabung sekali lagi. Yang saya katakan tadi, 8 ke 9 negara Arab bergabung dan melancarkan perang. Dan waktu itu ada 980,000 orang tentera Islam. Dengan 600,000 saja datang daripada sempadan Mesir. 155,000 datang daripada sempadan Syria. Arab Saudi menghantar 23,000 orang tentera. Bergabung dengan sejumlah kecil tentera Jordan. Dan kemudian di sebelah Lebanon, Hizbullah mengatur tenteranya. Dan dengan jumlah ni pun tuan-tuan, hampir 1 juta tentera. Dalam tempoh 5 hari tentera Islam kalah. Berarti bagi orang seperti pelakon Azhar Sulaiman yang mengkritik segala benda, lihat sejarah bahawa Islam pernah berperang dan kalah dalam jumlah yang ramai. Dan hingga sekarang kita tiada pilihan. Kita yang saya maksudkan ni, orang-orang Islam yang berada di Palestin tiada pilihan. Kerana tanah mereka terus diambil. Kerana rampasan tanah bukan saja berlaku sekarang. Itu yang jadi masalah apabila semua orang melihat isu Palestin di TikTok. Kerana mereka membesar dan dimatangkan dan disekolahkan oleh TikTok. Maka mereka menganggap sejarah hanya ada apa yang ada dalam TikTok. Iaitu visual serangan Hamas pada 7 hari bulan Oktober 2023. Sebenarnya sejarah yang lebih panjang bermula daripada tahun 1947. Di mana perampasan tanah Palestin, 78% tanah Palestin dilakukan dalam tempoh 1 tahun 4 bulan. Maka mereka tidak tahu ketika kita semua dibesarkan oleh TikTok ni, anak cucu orang Palestin masih lagi melihat wilayah nenek moyang mereka yang asal, yang dihalau daripada Haifa sampai ke Jaffa City. Tuan-tuan, puan, mustahil kita hendakkan orang Palestin sekarang menerima apa yang mereka ada. Kerana secara sejarahnya, Israel tak pernah memiliki negara di tanah Arab. Israel tak pernah memiliki negara. Negara yang dibina adalah sebuah negara haram. Yang mana selepas Perang Dunia Kedua di atas bantuan Perancis, mereka mengambil tanah air orang lain untuk membina negara dia. Ini asas yang tuan-tuan mesti faham. Kerana ramai orang ingat, Israel dan Palestin ini bersempadan. Wujud sebuah negara Yahudi, Israel, dan wujud sebuah negara Palestin Islam. Dan kemudian orang Palestin dan orang Israel berebut sempadan-sempadan yang tertentu. Tidak. Sejak zaman Osmania, Palestin adalah sebuah wilayah yang diduduki oleh orang Islam dan milik orang Palestin. Dan sejak zaman Syam, buka balik lagi sejarah yang panjang, dia adalah tanah Jazirah Arab yang dikenali dengan sebuah nama, Syam, di dalam Al-Quran. Sebelum berakhir Perang Dunia Pertama dan jatuhnya Empire Osmania, maka 3 bangsa besar penjajah yang menewaskan Osmania telah membahagi-bahagikan wilayah Empire Syam. Maka itulah berwujudnya Palestin, di mana wilayah yang diinginkan oleh British, dia namakan Palestin. Manakala Lebanon dan Syria dia beri kepada Portugis, kepada Perancis. Maka Perancis menamakan wilayah tersebut sebagai nama yang mengikut wilayah yang mereka jajah. Manakala bahagian utara Afrika dibahagi kepada Inggeris dan juga Itali, maka dinamakan wilayah-wilayah itu mengikut persukuan bangsa, sesuai dengan penjajah yang membahagi-bahagikan tanah setelah jatuhnya Empire Osmania. Berarti selepas jatuhnya Empire Osmania ni pun tidak ada negara yang bernama Israel. Kecuali setelah kerana British minta tanah itu sebagai mandat perang. Tahun 1924, dia minta setelah jatuhnya Empire Osmania sepenuhnya. Kerana British mempunyai perjanjian 1917, yang mana ketika itu orang Islam yang berada di Asia Barat tidak tahu bahawa orang-orang Yahudi yang berada di Eropah sebelum berlaku Holocaust pun, sebelum berlaku Holocaust Perang Dunia Pertama tahun 1939-1945, sebab Perang Dunia Pertama di Eropah dikira daripada tahun permulaan perang,
Nazi menyerang Austria, iaitu tahun 39. Di Asia ni kita mula 1941 bila Jepun memulakan serangan ke atas negara-negara Asia. Jadi pada tahun 1939, sebelum Perang Dunia Kedua yang membawa pada Holocaust, 1917, orang-orang Israel telah berjaya mendapat sokongan Parlimen British yang dipanggil sebagai Revolusi Balfour, di mana wakil Israel, pelobi Israel yang berada di kalangan bangsawan British pada waktu itu, Rothschild, telah membentangkan satu isu, iaitu orang-orang Yahudi mahukan sebuah negara mereka di bumi Palestin, dan resolusi itu telah diundi untuk dibenarkan bahawa British akan mengusahakan orang-orang Yahudi untuk memiliki negara. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, resolusi itu dilaksanakan, di mana perang British membantu apa yang telah dia janjikan pada tahun 1917. Jadi Azhar Sulaiman kena faham masalah sejarah yang panjang. Ini bukan perang yang berlaku sekarang bagi dua negara yang krisisnya berebut sempadan. Tidak. Apa yang Hamas ataupun apa yang Brigade Al-Aqsa ataupun dengan Soraya Al-Aqsa atau apa saja orang Palestin lakukan, kerana seluruh tanah air ini sejak Empire Syam, sejak Islam belum sampai ke dalam bumi Syam, belum lagi dibawa oleh belum dibawa oleh Khalid ibn Walid dalam perang Yarmouk, belum dibawa oleh Abu Ubaidah. Tanah ini adalah tanah orang Arab yang Yahudi tidak memiliki nama pun. Jadi apabila dia dijajah oleh Empire Islam, maka negara ini barulah menjadi sebahagian daripada wilayah Islam. Dan dia ditakbir daripada tahun 1515 sampailah 1917 oleh Empire Osmania. Jadi Yahudi hanya bermula secara pendudukan haram, iaitu penaklukan. Yahudi yang datang daripada Eropah dibawa pulang, Yahudi yang datang daripada Rusia dibawa pulang, dan Yahudi yang datang daripada Afrika dibawa pulang. Diberi senjata kepada 48,000 orang Yahudi, dan akhirnya pada pagi 13 hari bulan Mei 1948, Yahudi menghalau, membakar dan memusnahkan 500 pertempatan orang Islam. Menghalau mereka keluar. Yang terhalau di dalam tanah Palestin tinggal di Gaza sahaja. Kerana yang lain lari pergi ke tanah air yang tanah tersebut milik Jordan. West Bank sebelum 10 hari bulan Jun 1967 adalah tanah Jordan. Ini Azhar Sulaiman kena faham. Dia adalah tanah Jordan. Dan orang Islam ni bergabung sekali lagi. Kerana kita ada Jordan, kita serang daripada Jordan, Mesir serang daripada Mesir, dan Syria serang daripada Syria, dan orang-orang Lebanon Islam daripada Palestin yang lari itu serang akan daripada bumi Bekaa Valley, Lebanon. Dalam perang tahun 67 kita kalah, barulah tentera Israel mengambil West Bank, tebing barat, yang sebenarnya adalah tanah air Jordan. Sebab itu sungai Yarmouk itu disebut tebing barat dan juga tebing timur berdasarkan sejarah Jordan. Orang Jordan yang tinggal di tebing barat, di sempadan sungai Yarmouk itu dipanggil orang tebing barat. Orang Jordan yang tinggal di sempadan timur sebelah sungai Yarmouk dipanggil tebing timur. Adalah perwilayahan yang berasaskan kepada sejarah Jordan. Jadi bila Israel mendudukinya dan mereka menukarkannya kepada semua nama-nama Yahudi, tapi kita masih lagi mengekal dengan menyebutkannya sebagai West Bank, iaitu tanah yang secara asalnya sebelum 10 hari bulan Jun tentera Islam kalah tahun 67 adalah tanah yang berdasarkan istilah geografi ia milik Jordan, berasaskan kepada sungai Yarmouk milik Jordan. Jadi bila kita faham benda ni, kita tak berkelahi bahawa ini adalah perang di antara dua negara. Perang ini akan kembali balik pada sejarah tahun sebelum tahun 1947. Yang mana sekarang kalau tuan-tuan minta rundingan damai, dia ada dua pilihan. Tuan-tuan minta rundingan damai telah pun ditandatangani. Wahai Azhar Sulaimanku, rundingan damai telah ditandatangani pada 1963. Jadi orang Islam di Palestin ini terpecah dua kerana golongan yang menyokong Fatah pilih rundingan damai setelah kita kalah dalam perang yang begitu banyak, dan orang Islam telah terkorban dengan begitu banyak, mati syahid. Maka orang Islam telah pergi, Yasir Arafat telah pergi dan berunding dengan Ariel Sharon, berunding dengan Shimon Peres tahun 1994 di bawah tajan Amerika, Presiden Ronald Reagan. Maka perjanjian tu Islam pegang, iaitu kita bersetuju membina dua buah negara setelah kita tak berdaya lagi melawan Yahudi laknatullah. Tapi kemudiannya perjanjian tu tak pernah dipenuhi oleh orang Yahudi. Di mana ada 3 dalam perjanjian tu.
Perjanjian Oslo adalah Yahudi mesti membenarkan, Israel mesti membenarkan Palestin memiliki pentadbirannya sendiri untuk bersifat pentadbiran bandaraya ataupun pentadbiran kepentingan bagi penduduk Palestin. Nama dia Palestine Authorities. Yang kedua, orang-orang Israel haruslah berpegang kepada peta sedia ada 1963. Di mana dalam peta itu keluasan bumi Palestin daripada keseluruhan tebing barat sampailah ke Israel, ke Palestin lama, orang Islam masih lagi memiliki hampir 50% kawasan. Dan yang ketiga, pertempatan yang dibina hendaklah diundur semula kerana dianggap peta tu dia ada wilayah yang dah orang Israel duduk. Orang Israel ni kena berundur. Sudahlah mereka tidak berundur. Mereka melanggar perjanjian Oslo dengan mengalahkan. Orang-orang Israel tidak mengundi Ariel Sharon untuk mengekalkan Shimon Peres untuk mengekalkan kuasa. Mereka pilih pemimpin yang lebih ekstrim untuk menolak perjanjian ini, untuk orang Israel kembali dengan mengatakan seluruh tanah air ini balik-balik kepada piagam Holy Land, tanah yang dijanjikan, balik-balik pada piagam Zionism yang dibentuk pada 1897 di Basel, Switzerland, bahawa kita nak seluruh tanah ini berdasarkan kepada pegangan Zionism, bahawa pembinaan negara Israel adalah daripada Sungai Nil. Sebab tu saudara tengok bendera Yahudi itu dia ada biru di atas, itu adalah sempadan Sungai Nil di Mesir. Dan dia ada biru di bawah, di tengah Star of David tu biru di bawah. Itu adalah sungai Euphrates di Iraq. Jadi kerana Israel mempunyai agenda ni, orang seperti Azal Sulaiman tak boleh berharap rundingan damai ni akan dipulangkan kepada orang Palestin. Kerana sejarah pengambilan tanah ni berlaku secara berleluasa. Sejak perang pada tahun 1947 dan tahun 1949, ambil lagi dalam perang tahun 67. Kemudian dia ambil lagi dalam perang tahun 73. Tamat perang, orang Islam kembali ke meja rundingan. Bila orang Islam kembali ke meja rundingan dalam perjanjian Oslo, Hamas tak marah lagi besar secara waktu tu. Perjanjian Oslo 1963. Hamas tak marah lagi. Tetapi apabila perintah itu tidak dipatuhi, maka Hamas kata kita telah ditipu oleh perjanjian Oslo, di mana orang Israel yang berjanji di depan orang Amerika dengan wakil kita daripada PLO Yasir Arafat ni, kenapa mereka terus mengambil tanah-tanah kita di tebing barat? Maka itulah kemudiannya Fatah bertanding dalam itu kemudiannya Hamas bertanding dalam pilihan raya bagi mengubah landscape politik, di mana kita tak boleh lagi patuh pada perjanjian Oslo kerana Israel tidak mematuhinya, kecuali mematuhi syarat yang pertama, pembentukan Palestinian Authority, membolehkan orang seperti Mahmud Abbas diterima sebagai wakil Palestin. Tetapi syarat yang kedua, persempadanan tu tak pernah dipatuhi. Sempadan lama tu, Oslo tu, dia kena undur ke belakang balik. Kerana perjanjian Oslo tu ada tanah Palestin yang telah pun digazetkan sebagai milik Palestin. Lepas perjanjian Oslo dia bukan undur, dia datang dan ambil lebih banyak. Hingga sekarang dia menguasai 80% tanah Palestin, dicampur di bawah tanah Palestin lama dan dicampur dengan tanah Palestin yang mereka jajah daripada bumi Jordan pada tahun 1967. Jadi kalau kita hanya melihat peristiwa 7 Oktober 2023 dan kita naif sejarah yang panjang, maka kita akan mengeluarkan kenyataan yang bodoh dan mengelirukan. Sebab isu Palestin ni, tuan-tuan, bagi orang-orang yang merasa dirinya tak faham tentang sejarah, pegang je pada satu iktikad. Mereka orang Islam dan doakan untuk mereka. Jangan cakap lebih pada itu, kerana dia adalah sebuah perkissahan sejarah yang sangat panjang. Yang masuk dalam YouTube. Saya nak tutup YouTube hanya kerana satu komen panjang je. Menceritakan bahawa perang ini adalah perang perebutan kawasan oleh kalangan negara-negara Arab. Dia tulis panjang, lepas tu dia tak faham sejarah. Dia mengatakan bahawa perang sekarang menyerang Israel adalah kerana orang Arab yang terlibat dalam perang ni nakkan kembali tanah Palestin sebagai wilayah negara-negara mereka. Mesir ni tamak nakkan tanah dia, Jordan pun tamak, dia tak faham apa satu, dia masuk komen. Dan saya delete video tu kerana saya bagi tahu pada tuan-tuan, bagi siapa saja yang mencintai Palestin, sama ada saya seorang streamer ataupun seorang yang semalam tadi beribadah pada tengah malam, semua orang berada dalam keadaan sangat berduka cita. Kalaulah orang macam Ronnie Kisril, seorang Kristian daripada Afrika, menangisi nasib Palestin, takkanlah orang seperti tuan-tuan sedang bercakap sekarang ni adalah masa untuk menghina Hamas dan masa untuk menghina orang Palestin. Ronnie Kisril ni kali terakhir saya lihat dia 1994. Apabila kerajaan Afrika menang pilihan raya, kerajaan kulit hitam Afrika menang pilihan raya, Ronnie Kisril ni ditawarkan kedudukan dia oleh Nelson Mandela. Kerana Mandela kata aku tak nak jadi presiden. Tapi oleh kerana dia kata
Aku diminta, kerana aku ini adalah simbol Afrika, marilah kamu bersama. Tapi Kisil kata jangan. Pilihlah kulit putih daripada kalangan parti yang kalah. Kerana pada waktu itu parti kulit putih bertanding, parti kulit hitam bertanding. Dia kata bentuk satu kerajaan keamanan. Dan kalau orang seperti Ronnie Christian ni pakai maflar dengan bendera Palestin dan berucap pada usia tua dia dengan keadaan yang sangat tergigil-gigil dan masih menangis. Saya tak faham kenapa ada tuan-tuan boleh mengeluarkan kenyataan tanpa rasa bersalah di atas kebodohan dan kejahilan saudara terhadap sejarah. Sampai ada yang tak faham, dia ingat perang ni adalah perang perebutan sempadan. Kenapa dah ada sempadan Gaza tu gatal nak pergi ambil lagi wilayah Ashkelon? Kenapa gatal menyerang wilayah Magen? Kerana mereka tak faham bahawa seluruh tanah air itu daripada sejarah Al-Quran adalah Syam, diislamkan dengan datangnya Saidina Khalid bin Walid. Kemudian kita menang perang Yarmouk 1819 tahun 836 yang membawa kepada sejarah di mana berlaku persepahaman Islam yang sangat luar biasa, di mana datangnya satu surat kepada Khalid bin Walid bahawa dia telah dipecat dan haruslah dilantik Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai pemimpin. Tapi kata Abu Ubaidah, walaupun surat ni kau telah dipecat oleh Umar, tak apa, kita perang dulu. Kerana yang penting bukanlah surat ini pada masa sekarang, kamulah orang yang paling mahir dalam perang, maka pimpinlah perang. Dan itu perang Yarmouk 836 yang kita menang dan kemudiannya membawa pada seluruh penyebaran Islam dalam bumi Syam. Dan dalam bumi Syam, dalam Empire Islam, sampailah ke Empire Osmani. Tidak ada istilah Lubnan, tidak ada istilah Syria, tidak ada istilah Jordan dan tidak ada istilah Palestin. Istilah ini hanya dibentuk pada 1918 dan 1924 apabila jatuhnya Empire Osmani. Jadi itu saya ingatkan tuan-tuan bahawa kita akan melalui perang yang panjang. Perang ni akan pergi kepada geopolitik sekarang ni. Kalau saudara lihat, mereka akan buat sekali bagi seterusnya, kerana Israel tak mau melalui tempoh perang yang panjang, tempoh perang yang berkali-kali. Saya bagi tahu tuan-tuan, selepas saja resolusi yang dicadangkan oleh Arab Saudi, dia ada resolusi di Majlis Keselamatan 2 kali gagal. Resolusi untuk mengkritik Palestin dibatalkan oleh China. Resolusi untuk mengkritik Israel dibatalkan oleh Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Maka akhirnya resolusi dibawa ke UNGA, persidangan yang lebih besar, di mana 196 buah negara akan mengundi, negara-negara yang berada dalam PBB. Maka resolusi itu disediakan oleh Arab Saudi. Dan resolusi ini Islam menerima sokongan besar. 120 buah negara menyokong, 45 buah negara berkecuali, dan kira-kira 14 kot negara yang menyokong Israel. Dan Amerika menggunakan kuasa veto. Walaupun secara majoriti semua orang bersetuju gencatan senjata dan proses keamanan dilaksanakan. Berarti Amerika tak mau gencatan senjata kerana dia dah menerima isyarat Israel nakkan perang. Selepas saja resolusi ini diveto oleh Amerika, tak sampai 8 jam berlakulah serangan yang dipanggil serangan 4 pagi waktu Malaysia. Ataupun kira-kira kita 4 pagi, mereka lebih kurang dalam pukul 11 malam. 11 malam 28, mereka masih lagi 27 hari bulan Oktober. Maka Israel melancarkan serangan darat sama seperti yang dia dah rancangkan 2 minggu sebelum tu, dengan meminta penduduk Islam yang berada di North Gaza dan penduduk Islam yang berada di Gaza berundur. Mereka terbangkan kapal terbang dan turunkan surat daripada udara, dan mana setiap surat ni bertebaran di kedua-dua bandar tersebut. Berarti Israel mahukan bumi tersebut sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan dalam perang-perang yang sebelumnya. Mereka lakukan dalam perang 1947, 1949. Mereka lakukan dalam perang Arab Israel 5 hingga 10 Jun 1967. Mereka lakukan dalam perang Ramadan 6 hari bulan Oktober hingga 26 hari bulan Oktober 1973. Dan mereka lakukan secara berdikit-dikit dalam banyak siri yang kita tak sebut perang. Kita sebut perampasan tanah kerana orang Palestin tidak lagi berdaya berperang selepas tahun 1973. Jadi kalau saudara lihat sekarang, perang ni akan menjadi panjang kerana serangan yang dilancarkan ke atas Hezbollah. Berarti perang sekarang ni kerana kerana Amerika Syarikat telah memberi jaminan keselamatan bagi serangan daripada luar Israel. Di mana dengan hadirnya kapal perang berskala tinggi USS Gerald Ford yang berada di Selat Arab, dengan bantuan beberapa lagi kapal yang tiba, kalau mengikut kenyataan yang didedahkan sendiri
oleh intelijen Amerika. Mereka bersedia untuk memastikan sekiranya negara-negara Arab mengambil langkah ke arah ketenteraan. Dalam konteks ini adalah gabungan daripada Syiah Iran, Syiah Houthi dan juga Syiah Hizbollah. Kalau tiga ni yang paling berpotensi mengambil langkah ketenteraan, bahawa Amerika telah pun memberi syarat kami berada di sana. Tuan-tuan dan puan-puan, perang ini akan menjadi panjang kerana serangan juga telah dilancarkan secara besar-besaran di selatan Lebanon bagi mengumpan Hizbollah menyertai perang ini. Kerana Israel juga berhajat untuk mengambil kembali wilayah yang dia anggap kalah perang yang memalukan. Kerana mereka pernah kalah perang kepada Hizbollah dalam perang yang kemudiannya sempadannya diatur oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu, menjadikan Hizbollah mendapat kembali sekitar 7 hingga 12 km wilayah yang mereka kalah dalam perang tahun 1973. Dan sekarang tembakan roket ni akan tembakan senjata Israel ke atas Hizbollah adalah bagi mengumpan Hizbollah masuk. Kerana perang ini akan menjadikan apa yang dipanggil pengasingan ataupun kemarahan umat Islam yang lebih besar kepada Hizbollah, kepada Syiah Hizbollah, kepada Syiah Houthi yang telah mula melancarkan serangan, tapi setakat ini ditangkis oleh Arab Saudi. Jangan marah Arab Saudi, kerana Arab Saudi berada dalam proses untuk membawa rundingan damai. Ketika mereka meminta roket yang ditembak oleh roket Houthi Syiah ni, mereka pintas kerana Arab Saudi berada dalam proses mereka akan membentangkan resolusi terakhir di Pertubuhan Bangsa Bersatu, di mana 120 negara menyokong Saudi untuk gencatan senjata, 45 negara berkecuali, manakala 14 atau 18 buah negara telah menyokong Amerika Syarikat untuk memveto dan menolak resolusi ini. Bagi negara-negara yang bersivilisasi tinggi, negara-negara high civilization kebanyakan bersama Islam. Negara-negara yang membantah ni semua, Nauru, Fiji adalah negara-negara kecil yang menerima bantuan dana tunai daripada Amerika. Jadi mereka tak ada pilihan. Kerana mereka adalah negara miskin. Negara-negara kalau saudara cari dalam peta, kebanyakannya pun sukar. Kerana negara-negara ni termasuk Sudan Selatan yang dilanda kebuluran. Jadi negara-negara ni menerima dana jaminan bantuan kemanusiaan daripada Amerika secara tahunan. Kalau mereka tak bersama dengan Amerika, mereka tidak akan mendapat bantuan. Sudan Selatan, saudara jangan salahkan Sudan. Sudan adalah negara Islam, Sudan Selatan adalah sebuah negara Kristian yang dibentuk dalam perang saudara Sudan. Itu saya jelaskan, saya harap saudara faham kerana saya sedikit berterabur barangkali dalam sesi petang ni. Tapi saya datang adalah untuk membawa fokus kembali bahawa kita mesti faham bahawa perang ini bukanlah perang sempadan di mana Hamas kelihatannya seperti menyerang wilayah milik Israel. Perang ini haruslah kembali bahawa ini adalah perang yang asalnya sebuah tanah air Islam, yang kalau pun nak dimerdekakan berdasarkan nation state, nak dimerdekakan berasaskan nation state, iaitu berdasarkan penjajah yang menjajah negara, berarti dia harus dimerdekakan Palestin sebagai sebuah negara Palestin, Jordan sebagai sebuah negara Jordan, kerana Jordan mendapat mandat daripada Amerika untuk membentuk sebuah kerajaan diraja. Jordan boleh dimerdekakan sebagai Jordan. Maka Lebanon harus dimerdekakan sebagai Lebanon dan Syria harus dimerdekakan sebagai Syria. Itu adalah nation state terakhir kalau mengikut konvensyen antarabangsa, di mana penjajah akan melepaskan negara-negara jajahan dia dengan membentuk negara bangsa berdasarkan peta penjajah. Kalau ikut peta penjajah pun, penjajah tidak pernah menjajah tanah Israel. Penjajah menjajah bumi Palestin selepas jatuhnya Osmaniyah, dia telah menjajah bumi Islam yang didiami oleh orang Palestin. Berarti kalau ikut nation state rule, sebuah negara Palestin, bukan sebuah negara Israel yang dibentuk pada tahun 1948. Kita ada berapa orang petang ni? 1.8 ribu orang pada hari yang kita tak pernah live. Saya harap tuan-tuan bagi like. Yang salah satu saya drop tu. Salah satu tu video tu lupa edit, bagi like letak dekat YouTube. Keluarlah. Inilah hamba Yahudi yang kemaruk like. Saya minta tak mau jawab lah. Saya tarik je video tu keluar. Sebab kita pun dalam proses nak tutup YouTube. Kita fikir kata setelah kita lihat, kita nampak kata kita tak boleh pun kendalikan YouTube kita. Jadi kita akan tutup YouTube kita, menjadikan dia hide dia. Kita buka YouTube dia sebagai archive untuk simpanan, tapi tidak lagi untuk tontonan. Berarti kita akan fokus saja di Facebook. Sekurang-kurangnya hari ni ada tak masuk? Tak ada masuk hater semua hari ni. Hari ini kita hanya dapat fikir kita kontrol YouTube. Sebab kita fikir selagi kita mensyiarkan kasih sayang kepada orang Islam, tapi kita faham. Saya beritahu dekat tuan-tuan, ni jangan marah. Saya fikir Melayu pembenci Palestin adalah ramai.
Berarti salah satu yang saya fikir kata kesedihan yang menjadikan saya akan kekal stream dan kekal skrim adalah untuk mengekalkan saudara-saudara yang mencintai orang Palestin. Untuk terus menerima bahawa cinta kita kepada mereka adalah cinta kerana saudara Islam. Dan kalau saya tak stream secara ekstrim dan secara bersungguh-sungguh untuk menceritakan sejarah Palestin, kita akan ditenggelamkan oleh orang-orang yang menjadi penyambung lidah Yahudi yang cetek pengetahuan dia tentang sejarah dan cetek pengetahuan dia tentang perjuangan Islam. Maka mereka akan menganggap perang ini adalah perang yang merugikan Palestin. Palestin adalah sebuah negara yang tiada pilihan untung dan rugi. Pilihan yang ada pada mereka adalah mempertahankan apa yang dia orang disebut dalam maqasid. Dalam maqasid syariah ni lengkap untuk orang Palestin berperang. Mereka ada 5 sebab tu, iaitu mempertahankan harta, iaitu mempertahankan agama, mempertahankan nyawa, mempertahankan akal, mempertahankan keturunan dan mempertahankan harta benda. Maka dalam segi maqasid syariah mereka adalah layak untuk berperang walaupun habis keturunan dia. Jadi bagi bangsa-bangsa yang tak faham tentang maruah keturunan itu sebagai bangsa yang melindungi agama, jangan masuk campur. Jangan masuk campur kerana tuan-tuan setakat memikir tentang agama untuk kehidupan duniawi. Jangan masuk campur bagi orang yang urusan agamanya kini telah sampai kepada urusan akhirat. Maqasidnya cukup untuk menjadikan segala urusan dunia mereka tinggalkan, mereka pergi ke arah urusan jihad akhirat. Ada soalan apa no? Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang hadir kerana sesi ni. Saya memang stream dengan tuan-tuan dalam keadaan yang sangat down. Tapi okeylah, kita buat juga. Pada hari kita rasa semangat pun kita bersemangat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari kita merasa putus semangat pun kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kita dengan lisan yang baik, diberikan kita dengan hati yang baik, dan diberikan kita, sama ada saya bercakap keras pun kerana saya keras kerana Allah. Kalau saya bercakap lembut pun saya berlembut kerana Allah. Keras dia adalah kerana sebarang bentuk ketidakfahaman dan kebodohan serta kejahilan dan kebatilan dalam bercerita tentang hak-hak orang Palestin. Diam kalau tuan-tuan tak tahu. Diam kalau kita tak tahu, kerana diam kerana Allah itu Allah muliakan, sama seperti orang yang bercakap dan ilmunya itu benar kerana Allah. Tak rugi jadi orang diam. Tak ada istilah bodoh kalau kita berdiam pada ilmu yang kita tidak tahu. Itu sajalah. Nak cerita apa tahun 1948, puak-puak ni pun tak faham Bosnian War. Hari ni pun Bosnian War orang lupa kan, perang Bosnia. Orang lupa tentang 200,000 orang Islam dibunuhkan untuk menubuhkan sebuah negara Bosnia Herzegovina. Orang lupa tentang hampir 16,000 bayi luar nikah yang dilahirkan daripada rahim wanita Islam, daripada hasil anak yang dihamilkan dan daripada rogol orang-orang Serbia. Mereka lupa tanah-tanah yang digali hari ini terus menemui mayat-mayat orang Islam yang dibunuh secara zalim. Tapi syukur Alhamdulillah, kerana selepas 3 tahun orang Islam dibunuh dan akhirnya tak siapa menduga dalam abad yang ke-20 sebuah negara Islam boleh muncul di bumi Eropah. Kemudian bila merdekanya Bosnia Herzegovina, muncul sebuah negara Islam di Eropah. Kemudian semangat daripada kemerdekaan Bosnia Herzegovina itu pada tahun 1994 lah yang memberi semangat kepada Kosovo, kepada Adam Yashari dan juga abangnya Hamid Yashari untuk memimpin angkatan perang dan berjihad untuk mewujudkan Kosovo sebuah negara merdeka. Setelah berjuang daripada 1998, dibunuh seluruh keluarga Adam Yashari. Tapi akhirnya itulah yang menjadi punca kebangkitan dan akhirnya Kosovo wujud menjadi sebuah negara merdeka. Itu saja sesi saya dengan tuan-tuan petang ni. Malam nanti saya akan di TikTok kerana kawan-kawan ajak collaborate. Jadi oleh kerana empat-empat ni adalah rakan sekerja saya. Jadi saya akan live di TikTok. TikTok saya rasa Amin Idris yang akan menjadi host. Dan kemudian dia jemput saya, dia jemput Farah Diba dan dia jemput Fina Yunus. Saya tak naikkan poster tu sebab tadi komen yang pertama saja saya dah terpaksa bring down poster. Poster tak ada kena-mengena dengan Mark Zuckerberg. Poster-poster ni kena masalah dia dengan mat orang Malaysia. Dia tak ada kena-mengena dengan Mark Zuckerberg yang berdarah Yahudi tu. Tak ada kena-mengena. Dia ditarik balik kerana naik dia komen yang pertama.
Saya terpaksa kick and bend. Lepas tu saya duduk fikir, saya tengah menonton untuk dapatkan update yang live. Kerana waktu saya tonton tadi, seorang lagi pejuang bukan Islam daripada India yang menjadi pesuruhjaya bantuan kemanusiaan sedang melobi di Al Jazeera mengenai langkah yang patut dibawa ke atas Israel sekarang adalah jenayah perang, di mana dengan mengambil kira pembunuhan Shirin Al-Aqleh, wartawan Al Jazeera, pembunuhan 25 wartawan dalam perang ni, dan pembunuhan segala macam rakyat Palestin yang tidak terlibat sebagai musuh perang tapi dibunuh dengan secara berleluasa. Kata dia telah sampai langkah kita mempunyai bukti yang cukup untuk membawa Israel ke mahkamah jenayah antarabangsa yang tak mungkinlah akan dibawa kerana Amerika akan melindunginya, dan mahkamah ini akan menolak kes ni sama seperti mana kes-kes yang telah dibawa oleh pelbagai pihak yang ingin membela Palestin. Itu sajalah. Sambil kerana live petang ni saya tak naikkan pakaian, saya naikkan buku. Barang siapa yang nakkan buku Muhammad, stoknya dah habis di Shopee dan telah habis di beg kuning, tapi saya ada 200 lagi stok dia. Saya tak pasti berapa yang order, tapi insyaAllah kalau tuan-tuan nak ambil buku Muhammad, stoknya masih ada. Besok pagi stoknya akan sampai, kerana stok yang tuan-tuan kena tunggu adalah cetakan 7,000 yang seterusnya. Bagi cetakan 5,000 yang seterusnya, yang tinggal adalah 500 stok yang telah pun didedikasikan oleh IDBE khusus untuk ZRA Stream. Saya fikir saya ada 200 lagi. Kalau tuan-tuan nak log buku Muhammad, petang ni saya tak naik apa pakaian, saya naikkan buku Muhammad. Dan kalau saudara nak buku Imam Ghazali, iaitu Ihya Ulumuddin jilid 1, saudara boleh log. Kalau saudara nak sekali dengan Abu Bakar As-Siddiq tulisan Syekh Hussein Haikal, ataupun saudara nak Umar Al-Khattab yang ditulis oleh Abbas Mahmud Al-Aqad, saudara boleh dapat. Kalau saudara nak combo 3, combo 3 tu semua dah post ni saya tunjuk ni. Kalau saudara nak combo 3 ni pun saya dapat lagi ni, stok combo ni. Tak ada dah buku dia. Combo 3 dah tak ada dah, sebab semua orang ambil. Dia siapa nak combo 3 120 yang saya bagi untuk tuan-tuan mengenali Abu Zain Al-Baqi, sarjana psikologi yang pertama, bapa psikologi dunia, yang lahir selepas 250 tahun Nabi Muhammad wafat. Cendekiawan Islam yang pertama pada abad yang ke-9 masih menulis mengenai stres, depression, kemurungan, yang menulis mengenai tingkah laku tidak wajar, OCD, dan menulis mengenai gangguan psikologi patologi. Saya boleh dapat buku tu, combo ni. Tunjuk combo yang 3 tu, stay kat combo yang 3 tu. Combo ni kita tambah, kita tak sangka yang 3 tadi. Combo Abu Zain Al-Baqi, atau dikenali dengan nama kesarjanaannya Al-Baqi, abad yang ke-9. Dia lahir pada tahun 849 Masih. Nabi wafat tahun 632. Kemudian dia lahir pada tahun 849 dan dia kembali ke Rahmatullah pada tahun 923. Satu buku dia. Kedua buku Imam Ghazali. Imam Ghazali ni jilid ni lain tau. Ini Imam Ghazali tak combo. Ini Imam Ghazali daripada kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 yang diterjemah, tapi kita ada penyelamat dari kesesatan. Imam Ghazali yang ditulis pada tahun 1109. Buku ni pada tahun 1096. Tahun pertama dia mengembara. Bila dia balik ke 1105, dia balik ke Tur, Khorasan di Iran. Dia balik ke madrasah dia menulis kitab-kitab kecil tu. Jadi kitab tu ditulis pada 1109. Ni 3 combo ni saya masih boleh tambah, kerana stoknya diberikan kepada ZRA Stream. Kerana IDBE kata di tengah-tengah kelajuan beg kuning dan juga Shopee dia kepada buku Muhammad dan juga kepada buku Imam Ghazali, maka dia minta saya bagi laluan untuk saya habiskan combo ni. Kalau tuan-tuan nak, combo ni sangat terhad. Yang kedua daripada abad ke-9, Imam Ghazali, cendekiawan Islam daripada abad ke-10. Manakala yang ini Fakhruddin Ar-Razi daripada keturunan Saidina Abu Bakar As-Siddiq daripada abad yang ke-12. Jadi 3 buku yang datang daripada 800 tahun lalu, yang datang daripada 950 tahun yang lalu, dan ini datang daripada lebih 1000 tahun yang lalu. Diterjemah dalam bahasa Melayu, mudah untuk saudara faham. Kalau saudara nak log combo ni 100.5 tu saya belanja 120, sebab saya nak habiskan 3 buku ni. Membantu IDBE menghabiskan 3 buku yang dari segi mereka yang nak kenal sarjana Islam elok simpan. Terutama buku ni lah yang merubah sejarah. 1952 buku ni mengubah sejarah, di mana
apabila kita bercakap tentang kajian akademik psikologi, dia tidak lagi dikreditkan kepada 3 pengasas barat, iaitu Sigmund Freud, abad ke-19, Sigmund Freud, Carl Gustav Jung dan Ludwig Wittgenstein. Sejarah ni kena balik 1000 tahun kemudian, di mana pada tahun 800-an Masihi, Abu Zain al-Bakri telah menulis mengenai apa yang dipanggil sebagai kefahaman tentang kesihatan mental dan kesihatan jiwa. Ya, saudara nak log buku ni, saya belanja dengan diskaun RM30. Siapa nak anekdot, perlahan-lahan dah nak habis ni anekdot saya, walaupun saya tak fokus jual dia, tapi masih ada orang turun log ni. Anekdot buku Zainal Rashid Ahmad yang baru diterbitkan oleh Tentang Kita Sendian Berhad. Saya tak terbitkan buku ni, Tentang Kita Sendian Berhad. Buku ni telah habis terjual 7,000 naskah. Jadi saudara nak tunggu giliran perkilangan dia tu, dia nak keluarkan lagi 5,000 untuk jualan hingga bulan November, tapi hanya pada untuk jualan hingga hujung Disember. Tapi buku ni dah tak ada, kerana stok 7,001 hingga 12,000 tu hanya akan keluar pada November, kerana kilang mempunyai jadual dia. Mereka tak sangka bila mereka keluar 7,000 buah, dia terhabis dengan begitu cepat. Jadi yang tinggal dekat saya 60 lebih buah. Kalau saudara nak, buku ni masih saya belanja dengan harga RM70. Kalau saudara pergi di mana pun, buku ni RM80. Untuk saya je saya nak belanjakan, sebab saya nak habiskan buku saya, supaya saya boleh tumpu pada buku-buku banyak yang akan masuk daripada IDBE. Kerana selama saya jual ni pun, tuan-tuan, saya tak pernah fokus buku saya. Saya tak pernah fokus. Inilah buku pertama yang saya tolong fokuskan jual, kerana dia bukan novel, dia datang daripada jurnal anekdot ataupun catatan-catatan pendek, pengalaman-pengalaman perjalanan. Ada orang tanya apa soalan tak, Noah? Kalau tak ada, saya nak habiskan sesi ni. Ada orang lock buku banyak dah. Kesan daripada serangan darat, adakah menambah kerosakan pada bangsa? Serangan darat ni, tuan-tuan, dia kerosakan akan datang daripada air bombing. Itu yang dah musnah. Serangan darat ni dia nak ambil je tanah tu untuk dijajah. Dia bom. Dia bom dengan harapan orang berundur. Bila orang berundur, senang, dia tak perlu melalui pertempuran yang besar. Saudara kena faham ni, serangan darat masuk ni, dia masuk saja nanti sampai saja ke hujung Gaza City. Dia akan pagarkan, dia akan gezet kawasan itu sebagai kawasan Israel. Ini yang Israel lakukan daripada dulu. Abang Azhar Sulaiman buka sejarah. Ini yang mereka lakukan. Saya tak ada 4 peta hijau. Tolong cari 4 peta hijau. Sambil-sambil saya cerita, 4 peta hijau tu boleh menjadi bukti. Bagi yang baru masuk, kena tengok 4 peta hijau ni. Dalam sejarah, tuan-tuan, kalau dia ambil yang ada sekarang, tak payahlah patah balik cakap 7 Oktober, inilah nasib Hamas dah pergi perang, inilah nasib dia dapat ni. Itulah sejarah dia. Sejarah sebelum tahun mereka berperang, ini adalah hijau, itu adalah bumi Palestin. Asalnya tanah Syam. Bumi Palestin mengikut peta pembahagian kawasan selepas jatuhnya Osmaniyah. Ini dapat, kawasan ini dapat dekat mandat British, dia namakan Palestin. Okey? Kemudian di seberang yang saudara tengok merun tu adalah kawasan dia dimandatkan kepada Portugis. Dia mandatkan kepada Perancis. Yang Perancis namakan Lebanon dan Perancis namakan Syria. Kemudian perang yang pertama dia masuk tu, iaitu 1947, yang kata dia ambil 78% tanah tu. Dia ambil tu 47, tahun 49 dia menang perang. Itulah jadi peta yang saudara lihat tahun 67. Sebelum perang tahun 67 pula orang Islam nak ambil tanah dia. Orang Islam perang lagi, itulah yang tinggal 2012. Berarti kalau dia masuk di garisan cili hijau tu, dia akan ambil 40% lagi. Kalau saudara lihat dari segi pemutihan, dia bukanlah pemutihan baru yang sepatutnya saudara yang pendek akal dan pendek pengetahuan tentang sejarah mengatakan pengambilan itu adalah pengambilan yang baru. Daripada tahun 47, itulah cara mereka mengambil. Hijau itu adalah tanah Palestin yang mengikut nation state. Hendaklah dimerdekakan oleh mana-mana penjajah, kerana dia dijajah pada tahun 1918 oleh Inggeris. Hendaklah Inggeris merdekakan dia seperti nama Palestin, seperti mana Inggeris merdekakan kita sebagai tanah Melayu. Dia merdekakan India, kemudian dia bahagi kepada Pakistan Timur dan Pakistan Barat mengikut kedudukan orang Islam dan orang Hindu. Seperti mana dia merdekakan Myanmar, seperti mana Belanda memerdekakan Indonesia, seperti mana Spanyol memerdekakan Filipina. Hendaklah dimerdekakan dia sebagai Palestin. Tapi dalam satu-satu sejarah selepas Perang Dunia Kedua, tanah air orang Islam dan milik bangsa Palestin yang tidak dimerdekakan sebagai nation state, satu-satunya negara selepas Perang Dunia Kedua, dia dimerdekakan sebagai milik pendatang yang dibawa daripada tanah Eropah
yang dibawa sebenarnya daripada tanah Rusia, yang dibawa daripada tanah India dan dibawa daripada tanah Afrika. Bangsa ini kemudian diberi negara bernama Israel. Itu kalau saudara nak faham sejarah 1948. Tanah hijau tu patut dimerdekakan sama seperti semua negara-negara yang pernah dikoloni, iaitu berasaskan kepada peta penjajah. Tapi peta tu kemudiannya dikekalkan, tapi negaranya itu dibagi kepada orang Yahudi oleh British. Jadi serangan darat tu akan ikut satu lagi daripada berpuluh-puluh. Perangnya hanya ada 6, perampasan tanahnya ada beribu-ribu. Itu berpuluh-puluh je. Dia akan ambil lagi dari bahagian tu. Kalau saudara tengok tu, Gaza yang asal adalah L. Gaza yang asal tu adalah L, seperti kapak tu. Kemudian Gaza tu dipendekkan lagi, dikecilkan lagi. Sejak 2012 Gaza tak pernah disentuh. Maka inilah sentuhan untuk memutihkan lagi kawasan. Kalau saudara tak faham sejarah, saudara tengok peta yang tahun 1967 tu. Proses yang diambil tanpa perang adalah proses ketumpukan tu. 67 saudara nampak kan tebing barat tu. Jangan tengok lagi Gaza. Tengok tebing barat hijau yang paling besar yang ada tahun 67. Semua tanah yang membawa kepada titik-titik hijau tinggal sikit tu diambil tanpa perang. Yang saudara tak ambil berat pun, kerana TikTok tak melaporkannya. Yang saudara tak ambil berat pun, pada zaman-zaman perang tu semua saudara-saudara sedang hidup dengan mewarna rambut dan minum coffee bean. Itulah yang diambil tanpa perang, dengan membantai, menghalau, membunuh orang Islam secara berdikit-dikit selama 40 tahun selepas berakhir perang tahun 1973. Itulah yang diambilnya tu. Itu yang diambil tanpa perang. Bererti kalau diambil Gaza 40% dalam tempoh perang ni pun, kita bagi tahu bahawa secara senyap, tanpa perang, tanpa dibincangkan di TikTok pun, mereka telah mengambil garisan tu. Lagi besar daripada tanah yang dia nak sekarang, iaitu tanah Gaza Utara dan juga tanah Gaza City. Yang dia dah ambil di West Bank daripada hijau bulat tu, kan jadi tu. Dan ini adalah penipuan yang berlaku selepas perjanjian Oslo, di mana Yahudi dan orang Islam telah pergi berunding di bawah tajaan Amerika, yang sepatutnya garisan hijau yang saudara tengok tahun 67 tu pun harus diserahkan lebih banyak lagi tanah putih kepada orang Islam. Mereka tak serah, malah mereka ambil lagi. Jadi saudara hanya tengok dalam naratif kecil yang dibina oleh visual-visual TikTok. Saudara tak lihat visual yang dibina oleh naratif sejarah yang benar. Jadi saudara tak faham. Saudara ni bukan saya kata dekat saudara, saya menyindir saudara-saudara yang tak faham. Dia duk ingat perang ni, kita duk pergi kacau negara orang. Dia tak tahu orang tu secara sejarahnya mengikut apa convention pun tak boleh membina negara. Tapi kerana orang tu telah dilindungi oleh kerajaan British ketika dia membina negara, dan dia dilindungi pula oleh Amerika sekarang ketika dia menjadi sekutu Amerika, maka itulah nasib orang Islam. Saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan yang menjadikan sejak saya balik, sebelum saya pergi ke Jordan pun, kita dah jual buku je. Sejak saya balik pun kita jual buku. Dan saya fikir kata bulan ni mungkin akan menjadi bulan tertinggi dalam sejarah diari stream. Stream lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Kerana saya bulan Mac depan baru lengkap 2 tahun. Saya rasa lebih 1000 buku. Sebelum ni jualan buku kita yang paling banyak ni hanyalah sekitar 700 buah. Tapi bulan ni kita akan lepas 1000 buku. Saya ucap terima kasih banyak kerana trend saudara membeli di diari stream menyebabkan saya buat ulasan buku. Ulasan buku tu dipotong, dibawa ke TikTok. Dan trend inilah kemudian yang menjadikan buku Muhammad muncul menjadi buku nombor 1 dalam pasaran Malaysia. Hampir habis dah. Tak boleh nak dipikirkan bahawa Muhammad tu habis terjual pada bulan Oktober 5,000 naskah. Sedangkan sejak tahun 2020, 2021 dia nak jual 3,000 naskah setahun pun payah. Saya ucap terima kasih pada kawan-kawan di TikTok yang membuka beg kuning untuk membantu IDBE. Dalam perniagaan TikTok saya tak ada apa-apa keuntungan. Tapi saya nak IDBE ni ada. Institut Buku Darul Ihsan mesti ada. Sebab dia sahaja yang committed untuk mengeluarkan wang bagi... Sebelum ni perniagaan yang merugikan. Tapi mereka committed mengeluarkan buku-buku yang mempunyai kualiti yang tinggi tentang pemikir Islam, buku-buku yang berkualiti tinggi tentang geopolitik, dan buku-buku itu yang kualiti tinggi tentang kajian-kajian orientalis tempatan.
Jadi kerana tuan-tuan support mereka mengamal dan menerima aliran modal yang bagus. Sebab tu dia orang boleh keluarkan Imam Ghazali dalam jilid ni. Ini Imam Ghazali ni adalah jilid tercantik yang pernah dikeluarkan oleh IDBE. Kerana telah berlaku kebangkitan pembelian buku, maka mereka mengeluarkannya dalam jilid yang cantik. Kenapa? Kerana mereka yakin. Sebelum ni tuan-tuan, selepas buku Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni tak laku. Saidina Abu Bakar ni cover tebal. Tapi waktu dia keluar, walaupun saya jual cover tebal dia 384 naskah. Habislah dia print 1,500. Dia print balik dalam keadaan tak yakin orang Melayu sokong buku-buku ni. Tapi walaupun dicetak semula ni dalam kulit, buku ni laku. Sepatutnya dia keluar dalam kulit tebal. Tapi pada waktu tu, kerana baru buku ni suka dijual. 1,500 kulit tebal dia, Masya Allah, Tuhan sajalah yang apa susah nak dijual. Tapi hari ni dia menjadi 5 buku paling laris di ID. Dia masuk dalam 5 buku paling laris di stok kerana sosok Muhammad saja yang mewakili buku-buku IDBE yang terlaris. Okey, Abu Bakar Umar Khattab ni, bila jatuh saja Saidina Abu Bakar Siddiq tak laku. Umar Khattab ni kulit tebal dia, mereka hanya berani cetak 500 buah. Ini adalah cetakan yang paling rendah. Waktu jumlah kita nak menangis. Apalah rendahnya Saidina Abu Bakar ini cetak hanya 5 buah dalam kulit tebal. Tapi kata mereka tak boleh buat sebab modal dah tak ada. Kita bergantung waktu tu, strategi adalah untuk membawa buku Imam Ghazali. Tapi Alhamdulillah dengan sambutan tuan-tuan sekarang ni, IDBE berada dalam cetakan, keluarkanlah buku siapa pun, sambutan akan ada. Keluar Muhammad 5,000 sebulan habis jual. Cetak lagi 7,000. Nak tunggu giliran cetak Muhammad, kena tunggu pula. Kerana jadual disusun adalah untuk Imam Ghazali. Jadual yang lebih awal adalah untuk Saidina Abu Bakar, print kulit nipis. Ini Abu Bakar kalau siapa nak lock sekarang, kerana saya tak tahu jaminan sama ada kalau dia keluarkan lagi. Sebab dia 500 buah je. Kalau saudara lock sekarang masih dapat edisi yang tebal ni. Saya tak pasti selepas ni. Saya akan cuba bincang. Tapi kita akan kembali dengan buku biografi. Ingat yang saya jual ni kitab. Tulisan Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Buku box office yang kita jual dulu adalah buku Imam Ghazali yang ditulis oleh seorang padri, seorang sarjana barat, seorang profesor Inggeris yang mahir bahasa Arab, William Montgomery Watt, seorang yang mati sebagai seorang Kristian tapi telah menulis sebuah buku penghormatan mengatakan pencerah kepada pemikiran dunia adalah Imam Ghazali. Malah dalam buku tersebut, walaupun dia seorang Kristian, dia seorang sarjana, dia menjawab, melawan musuh-musuh Islam yang mencela Imam Ghazali. Ingatlah, seorang sarjana Kristian, seorang padri. Okey, selepas 1000 tahun Imam Ghazali kembali ke rahmatullah. Dia kata adalah tidak adil orang Islam mencela Imam Ghazali kerana beberapa kelemahan yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia tulis sebuah buku untuk membela. Buku tu box office, kita minta dicetak dan dijadualkan. Tapi saya tak fikir Januari baru boleh masuk kot Imam Ghazali, kerana cetakan Muhammad akan menjadi keutamaan. Okey, terima kasih pada tuan-tuan yang support buku-buku yang Zahri Stream jual dan menjadikan fenomena. Setiap satu yang saya jual di sini, tuan-tuan, dia akan ada, kalau saya habiskan hanya 500, berarti setiap satu saya jual di sini, dia akan 10 dijual di beg kuning TikTok dan juga di Shopee. No, saya jual, betul 10. Kerana saya dapat 500 stok, bukunya 5,000. Berarti saya jual satu, sana jual 10 secara gandaannya. Di TikTok boleh masuk daripada 4 saya tak faham sangat live TikTok ni. Saya rasa tuan-tuan boleh tengok kot daripada 4 TikTok. TikTok saya ni turunkan semua video. Kita tak kerti nak delete, saya tak tahu nak delete TikTok. Jadi TikTok saya ada, cuma tak ada video. Jadi saya akan masuk daripada TikTok saya. Amin Idris akan host di TikTok dia. Okey. Saya dah naik tak boleh. Tadi poster saya naik pun tadi dah jadi fitnah macam-macam. Komen yang pertama dah menyakitkan hati. Tolong belajar menghormati kematian orang Palestin sebagai syuhada. Baru faham tentang perkataan syuhada, masuk dekat komen yang kita nak cerita. Malam ni, petang ni saya nak live update Palestin. Malam saya nak live tentang bergabung dengan 4 rakan saya sebagai saudara di Palestin. Masuk seolah-olah saya ni buta, bangang dan tak kerti apa tentang orang Islam. Hingga tak tahu membezakan untuk menyebut mereka yang terkorban dengan menyebut mereka yang syahid. Cerita lain kita letak, komen tetap dia nak tunjuk dia punya pandai yang sejengkal. Saya betul-betul berada dalam keadaan sangat seperti saya bagi tahu pada tuan-tuan. Apa saja yang menyentuh tentang Palestin boleh buat saya pukul orang.
Nasib baiklah ni dalam online. Saya bolehlah tahan sabar. Dan saya tak akan keluar pergi bercampur dengan macam-macam orang untuk bercakap tentang Palestin, kerana ada kemungkinan saya akan boleh bertindak ganas. Kerana saya menjadi sangat marah dan saya tak akan boleh mendengar sebarang bentuk penghinaan ke atas Palestin. So saya tak peduli tu. Sekarang ni saya kata YouTube ni memanglah 99% saya akan tutup. 99% saya akan tutup. Cuma saya kena menghormati orang yang menubuhkannya. Dulu saya tak buka YouTube ni, saya buka Facebook je. Sony kata, bang, saya ambil video-video Facebook letak dekat YouTube, okey tak? Saya sunting bagi pendek pasal saya kata visual abang ni campur dengan jual baju, jual apa, jadi orang nak dengar tu susah. Saya terbuka lah. Jadi saya kena hormati dia. Saya senang bincang dengan dia. Dia masih lagi nak mempertahankan, tak apa, kita manage. Tapi kita tak mampu nak manage komen. Kita lepas komen masuk macam-macam. Sebab Sony pun pekerjaan sepenuh masa dia adalah senior editor di Melaka Online. Dia pun ada kerja harian dia. Kita buat benda tu semata-mata sebab tu saya bagi tahu kita tak ada pendapatan. Daripada FB ni pun kita tak ambil pendapatan iklan, daripada sana pun kita tak ambil. Kita buat hanya untuk syiar. Tapi bila orang masuk, orang maki macam semalam masuk tu, saya kata lepas kenapa video tu saya tarik. Maki hanya kerana mengatakan orang Arab berperang untuk membebaskan Palestin ni bukan kerana musuh dia adalah Yahudi. Kerana orang Arab ni tamak nakkan tanah subur Palestin tu. Punyalah bodoh tak tahu sejarah. Dia pergi tulis karangan dia yang sangat panjang. Saya tengok ada pula yang like. Datang pula si bodoh yang lain. Sebab lalat tak pernah datang seekor. Tu konsep bangkai ni. Lalat tak akan pernah datang seekor. Lepas tu saya kata lalat tak pernah pula datang berkumpulan tanpa beranak pinak. Kita tarik video. Saya kata, Son, kita dua-dua sibuk. Son kata, saya sibuk, saya ada festival di Melaka. Abang pula kena tengok TV ni, Son. Saya pula tak boleh. Saya bukan admin dalam YouTube. Saya bukan admin. Jadi saya kata, Son, tarik, Son. Video ni jadi kecoh. Son kata, saya turunkan satu lagi video dia, bang. Turun lagi satu video. Saya tak tahulah kecoh ke tidak video yang kedua kita kena turun juga. Tapi saya fikir-fikir balik, kita tutup lah. Mana-mana tempat yang kita tak boleh kawal, kita tutup. Jika nak datang ke Facebook sebab live kita boleh kawal. Saya tak posting lah Facebook ni. Pasal posting nanti saya tak boleh tidur. Dah lah, bukan saya nak tidur, saya nak kena menonton maklumat. Kemudian saya kena buat cross check. Dia memakan masa daripada saya nak jawab komen-komen bodoh ni yang tak memberi manfaat. Lebih baik saya tunggu dan saya cross. Tengok fakta yang datang daripada Al Jazeera, pergi ke online Anadolu di Turki, cross tengok dengan kawan-kawan media saya di Indonesia, cross tengok dengan kawan-kawan Awani saya di KL. Dan kemudian saya cross pergi kepada semua media besar. Dia memerlukan banyak masa, walaupun saya nak sampaikan sejarah perang Transjordan ni, saya nak sampaikan sejarah perang yang ada daripada sejarah resolusi Balfour ni. Dia kena rujuk semua. Ada soalan tak? Semua orang duk log buku lagi kan? Saya lagi satu, saya heran tau. Kenapa ustaz-ustaz yang ada ni, yang mana anti Palestin ni, dia sibuk nak kaji tentang keburukan Hamas. Dikaitnya Hamas ni dengan apa, ustaz kalau pandai lah sangat. Ustaz kan pandai. Orang yang boleh mendapat hidayah kerana ada serban. Ustaz pergi kaji lah tentang Osma Yahudit ni. Ustaz ambil masa lupakan sekejap tentang ustaz anggap musuh kepada orang Islam kerana Hamas ini datang daripada halakah Hamas ni datang daripada halakah Ikhwan Muslimin. Ikhwan Muslimin adalah halakah yang satu masa tak belaga angin dengan orang halakah Azhar. Ustaz pergi kaji juga pula tentang ni. Ustaz dah pandai kan? Boleh dapat hidayah, bangun malam semua akan datang petunjuk-petunjuk di atas reban ustaz. Pergi kaji tentang Osma Yahudit. Pergi kaji tentang United Torah. Dan pergi mengaji tentang Realism Zionism yang sekarang membentuk kerajaan bersama dengan parti Likud. Di bawah tiga-tiga parti ni, halakah dia lagi dahsyat, iaitu menghapuskan orang Palestin dan menghapuskan negara Palestin. Berarti apa yang Israel buat sekarang ni adalah asas kepada pembentukan kerajaan yang ada sekarang. Lepas pilihan raya 2022, Benjamin Netanyahu tidak mendapat sokongan daripada golongan tengah. Parti tengah ni, Yair Lapid semua tak nak dengan dia. Maka dia pergi bergabung dengan parti-parti yang membawa ideologi menghapuskan negara Palestin dan menghapuskan orang Palestin. Jadi ustaz kalau cerdik, IQ ustaz tinggi, pergi kaji tentang Osma Yahudit, siapa Itamar Ben-Gvir. Daripada duk cerita tentang Ismail Haniyeh dan Hamas ni, biarlah saya cerita, saya faham benda tu. Ustaz ambil lagi satu kecerdikan yang saya tak ada. Pergi kaji tentang Osma Yahudit, faham tentang falsafah orang Yahudi. Untuk menghapuskan negara Islam, untuk menghapuskan negara Palestin dan menghapuskan bangsa Palestin.
Baca 3 orang ni. Itu Osma Yehudi yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir, baca United Torah yang dipimpin oleh Moshe Gafni, baca Parti Religious Zionism yang dipimpin oleh Bezalel Smotrich. Ni Azhar Sulaiman ni jadi artis apa semua ni, jangan baca skrip dia, baca sejarah ni dulu. Kemudian baru boleh baca sejarah Hamas. Mana mungkin bercerita tentang Hamas yang mahu menyerang Israel ketika saudara tak baca bahawa Israel hari ini ditubuhkan dengan 3 buah parti yang bergabung, yang matlamat di dalam pilihan raya adalah menghapuskan orang Palestin dan menghapuskan negara Palestin. Jadi kita tak baca berimbang, duk sibuk baca Hamas sebab itu je yang dia tahu. Pergi baca. Baca siapakah yang selepas menang pilihan raya dengan memakai sepatu yang dikotori oleh debu melangkah masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Siapa orang tu? Itamar Ben-Gvir. Waktu dia dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, apa kata dia? Kami nak 2 jawatan saja daripada parti kami, iaitu Menteri Dalam Negeri supaya aku boleh mengendalikan polis dalam usaha mendapatkan kembali Masjid Al-Aqsa. Yang kedua, dia nak apa? Menteri Warisan, supaya kami boleh mencipta naratif untuk membuktikan semua tanah dalam Palestin ialah milik orang Yahudi. Baca baru faham. Duk pergi baca pasal Hamas, pasal Ikhwan Muslimin, buat apa? Bila dia dilantik masuk, tuan-tuan, dia telah memimpin dengan menyeru orang Yahudi meletakkan debu pada kaki dan masuk ke dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Itu langkah pertama dia buat sebagai menteri. Dan berlakulah pertempuran. Bila pertempuran, dia mengendalikan polis. Dibantai. Itu orang Hamas tak boleh simpan dalam hati. Waktu tuan-tuan duk TikTok pasal filem tuan-tuan, tuan-tuan duk TikTok pasal kuliah yang lain, maka tuan-tuan tak tahu bahawa apa yang ada di mata orang Hamas adalah 3 orang ni sedang bergabung dengan Benjamin Netanyahu yang sedang melaksanakan peristiwa-peristiwa yang saudara tak minat. Masa tu saudara duk cerita drama bersiri cinta di Rubin Pulau. Saudara duk cerita sepeda aku tertinggal di bilik kecilmu. Saudara tak faham pembentukan kerajaan Yahudi ni adalah kerajaan apa? Kerajaan yang berasaskan untuk menghapuskan negara Palestin dan menghapuskan orang Palestin. Jadi pada habis masa duk kaji pasal hal, Al-Azhar pun dah buat kenyataan. Dalam perang ni mereka bersama dengan orang Palestin dan Hamas. Banyak ulama pergilah dekat ustaz. Pergi dekat TikTok yang ada video ustaz Ustaz Wan Huzaimi. Ustaz Rozaimi. So ustaz pergi Ustaz Rozaimi. Ustaz Rozaimi dah update dah senarai ulama-ulama yang telah mengeluarkan fatwa menyokong perjuangan Hamas dan rakyat Palestin. Jadi ustaz yang 15 sen ni jangan masuk campur. Kita pegang pada ulama-ulama muktabar yang telah mengeluarkan fatwa masing-masing. Ustaz kalau pandai, ustaz kupas apa hukum orang Islam berada di atas tanah air dia yang tersisa, berdepan dengan sebuah kerajaan yang ada parti Osma Yehudi yang dipimpin oleh Itamar Ben-Gvir, yang hari pertama dia masuk menjadi menteri, dia bawa kasut dengan sepatunya berdebu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Hamas salah ataupun Itamar Ben-Gvir yang jahat? Baca United Torah Zionism, sebuah parti yang ketika dia bocak dalam pilihan raya dia, Moshe Gafni kata apa? Misi kita untuk memastikan bangsa Yahudi ini hidup aman adalah pastikan tiada lagi orang Palestin berjiran dengan kita. Baca Religious Zionism. Apa kata Bezalel Smotrich? Balik kepada asas penubuhan kita yang mahu menubuhkan sebuah Israel raya. Dia tak nak baca yang tu. Dia duk baca pasal Hamas, teori konspirasi. Pengajian dia tentang jahatnya Yahudi, dia tak nak belajar. Dia lebih suka mengenali keburukan orang Islam daripada pergi melihat pada musuh dia orang Yahudi. Kerana dia tak tahu apa pun sedang berlaku dalam kerajaan yang sekarang ada parti-parti ultra ataupun dipanggil far right Yahudi ni, far right Zionism ni. Maka dia tak tahu Hamas bertindak dengan faham dah geopolitik yang sedang berubah dalam politik Israel, di mana Israel tak lagi ada parti-parti yang nak kembali kepada jalan keamanan kecuali parti-parti yang telah mula membawa usul yang lebih ekstrim. Tinggi suara saya hari ni. Jangan potong masuk TikTok, tuan-tuan, nanti orang terkejut. Sebab TikTok ni tengah keluar je kisah jururawat menari, menyanyi dia keluar, nanti orang maki saya. Sebab orang Malaysia duk dengar pasal jururawat menari ramai. Nanti tengah keluar pula TikTok tentang joget orang-orang di Indonesia mengenai
joget lagu apa ni, entiti Nusa Tenggara Timur. Keluar video saya suara tinggi dah, tak payah pakai. Nanti dimaki orang lagi. Saya akan habiskan sekejap lagi lepas order buku. Saya tak ada apa hujah dah nak jawab. Saya bentangkan itu je lah petang ni, supaya 2 hari kalau saya sunyi tak termelelong-lelong orang. Masih laju ke lock am? Dah tak ada dah? Dah habis dah? Dah habis. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang ada, yang bagi like, yang ikut sesi ni. Video ni saya kekalkan. Tapi kenyataan-kenyataan saya yang mungkin boleh mengganggu ritma TikTok, janganlah ambil. Tuan-tuan ambillah suntingan dengan beradab dan suntingan yang berakal. Dengan tujuan apabila dia sampai ke dalam medium TikTok atau dalam medium platform lain yang saudara kongsi, tidaklah suara saya ni memberikan fitnah kepada orang Hamas. Tidaklah suara saya ini memberi fitnah kepada orang Palestin. Pilihlah bahagian-bahagian tersusun dengan kemas, supaya akhirnya apa yang kita nak apa yang kita buat hari ini boleh kita jawab kepada Allah. Kerana nak jawab pada kawan, nak jawab pada Azhar Sulaiman, nak jawab pada orang lain, ni hal dunia, tak besar jawapan dia. Nak menjawab kepada Allah itu adalah lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok di FB ZRA Stream pukul 5. Tapi malam ni kalau saudara ada masa, 12 malam kita akan stream kolaborasi dengan Amin Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.